Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya nak mengulas sedikit ya berkenaan dengan satu video yang dibuat oleh Papa Gomo ya. Yang pada saya Papa Gomo ni mungkin dia seorang ustaz, mungkin dia seorang ilmuwan, juga seorang ugamawan. Jadi kita tonton dulu video dia. Apa nak bisi sila komen. Pihak-pihak ni dah label Yapin. Ya, dia memang label Yapin. Gila. Penunggang agama pun dia. Peliwat pun dia. Semua. Bapuk tua semua dia. Korang boleh nampak lah. Perangai dia macam mana. Dia. Semua dia lah. Merapu lah. Lepas tu saya cakap. Kita harap ahli parlimen bertindak lah. Belanjawan ni adalah peluang terbaik kalau kita nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Selamatkan negara ni. Kena jatuhkan Anwar Ibrahim ni. Dia tak pernah ada numbers pun. Bapuk tua ni tak pernah ada numbers pun. Tak pernah. Bayangkanlah penyokong dia boleh cakap di Imam Mahdi. Saya nak beritahu dengan semua lah. Okey, boleh pergi buka Google, pergi search. Anwar Ibrahim ni dulu, dia pernah lagi sembunyi di kedutaan Turki. Waktu apabila Saiful Bukhari, pekerja dia tu, buat report polis, Anwar liwat dia. Anwar ni lari bersembunyi di kedutaan Turki. Boleh pergi buka Google, pergi cari, jumpa jawapan tu. Dia lari sembunyi. Berapa hari? 2 malam ke 3 malam? Dia sembunyi. Bila dia keluar tu, dia kata apa? Dia dapat ugutan bunuh. Ada orang nak bunuh dia. Ini fakta ni. Kau pergi Google tengok. Dia lari sembunyi di kedutaan Turki. Sebab apa dia lari? Sebab dia tahu dia salah, dia meliwat. Pekerja dia tu buat report polis. Jadi dia ni panik. Dia lari sembunyi. Tak tahu nak buat apa. Dia lari sembunyi. Boleh pergi Google. Ada. Cerita tu ada. Fakta tu. Bukan fitnah. Fakta. Kalau tak salah, kenapa kau lari? Betul. Kenapa kau sembunyi? Tapi dia lari sembunyi. Kononnya ada ugutan nak bunuh dia. Samalah. Macam mana dia jadi Perdana Menteri mula-mula dulu. Orang kaya ugut dia. Sebab dia nak hapuskan subsidi untuk orang kaya. Orang kaya ugut dia. Hari ni negara barat ugut dia. Dia ni gila tak? Gila. Saya berani cakap macam ni sebab saya tak pernah takut dengan Anwar Ibrahim. Ada kata dah kalah saman dendam. Saya tak pernah dendam dengan Anwar Ibrahim ni. Tapi saya buat ni amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dia ni batil. Saya kategorikan Anwar Ibrahim ni Dajjal. Saya kategorikan Anwar ni Dajjal. Kalau penyokong dia kata Anwar ni Imam Mahdi, saya kategorikan Anwar Ibrahim ni dia Dajjal. Sebab apa? Sebab apa ciri Dajjal? Pendusta. Dia pendusta. Dia mengubah kalam Allah. Ini semua fakta. Dia sama. Saya tak faham ya, orang seperti Papa Gomo ni memang begitu kebal dengan undang-undang. Saya lihat beberapa hari yang lalu pihak polis juga telah pun menahan 2 orang yang telah pun menghina ataupun telah pun mengugut Perdana Menteri. Saya lihat Papa Gomo ni sekarang ni dia lebih-lebih. Dia mengugut, dia membuat tombahan, membuat hinaan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Tetapi tidak ada apa-apa tindakan yang diambil. Jadi saya harap pihak KDN, Menteri KDN ambil take note lah perkara ini. Ini adalah amat memalukan kita sebagai sebuah negara, pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila ada manusia seperti Papa Gomo ni. Jadi dia terlalu kebal saya lihat sekarang ini. Yang mana saya lihat di sini apabila dinyatakan Perdana Menteri gila, penunggang agama, bapuk tua, ini adalah satu panggilan yang sangat-sangat menjijikkan. Saya juga lihat dia menyatakan bahawa harap ahli parlimen ya bertindak untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam belanjawan ini, dan dia kata di sini peluang terbaik ya. Tidak mudah ya Papa Gomo. Ahli parlimen yang berada dalam kerajaan hari ini adalah melalui N Block yang mana didominasikan oleh Pakatan Harapan itu sendiri. Saya tak tahu siapa di ahli parlimen yang Papa Gomo harapkan ini. Kalau ahli parlimen daripada Sabah Sarawak, kirim salam lah kepada Papa Gomo. Papa Gomo ni silap orang. Itu saya kata Papa Gomo ni dia tak tahu politik. Dia tidak tahu politik di Sabah dan Sarawak. Dia juga tidak tahu apa itu MA63. Jadi Papa Gomo ni main redah aja. Dia ke politik ini hanya semata-mata untuk cari makan. Dia tidak tahu sebenarnya teknikal politik, apa sebenarnya tentang politik yang berlaku di Sabah dan Sarawak ini, apa sebenarnya agreement MA63 ini, apa yang perlu dilaksanakan, apa perlu perjanjian itu kita ikuti. Dan dia rasa bahawa perlu menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan hanya menyokong, ataupun dia lihat bahawa dulu Sabah Sarawak menyokong kepada Perikatan Nasional itu. Ini adalah satu kesilapan kamu Papa Gomo, yang kamu betul-betul bodoh tentang politik. Cara kamu belajar tentang isu politik, tentang isu bagaimana ekonomi. Sebelum kamu membuat video kamu, saya tengok video dia ya, serupa macam orang bodoh.
Nah, saya juga penghisap rokok tahu, tapi saya tidak menghisap rokok dalam video tak macam gangster, menunjukkan bahawa seolah-olah kita tu paling hebat dalam dunia. Sebab tu nasib baik dia dibuang daripada polis kan. Perangai macam ni memang tak layak lah untuk pakai pakai uniform. Saya tengok di sini apabila dia kata Datuk Seri Ibrahim tidak pernah dapat numbers. Ini kebodohan Papa Gomo. Yang Datuk Seri Ibrahim jadi Perdana Menteri hari ini, numbers lah, bodoh. Jadi bodoh tu simpan tepi lah Papa Gomo. Saya tegur kamu ni agak keras sedikit lah menggunakan perkataan bodoh, tapi memang layak kamu dapat perkataan bodoh. Sebab Datuk Seri Ibrahim hari ini jadi Perdana Menteri dengan numbers. Numbers tu melebihi daripada 112, iaitu sekarang ni kita ada 147. Itu numbers lah Papa Gomo. Jadi yang tak ada numbers sekarang ni Perikatan Nasional. Yang kamu dah tergila-gila sekarang ni sebab tak dapat jawatan. Jadi Papa Gomo sekarang ni dia jadi penganggur, tak ada duit. Jadi dia mengampu lah. Dia mengampu Atuk. Harapan dia moga-moga lah Atuk bagi dia duit. Mengampu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia mengampu yang besar-besar ni dengan nama dia sekarang ni. Sebab dia dapat nama gelaran yang se-Azli dan sebagainya. Itu yang harapan dia. Saya nak lihat isu kedutaan di Turki yang disebut isu keselamatan itu. Papa Gomo tak payah ulas lah kalau kamu tak tahu. Isu keselamatan negara ni Papa Gomo tak tahu sebab dia duduk dalam polis tak sempat. Baru lebih kurang berapa tahun lah macam tu. PPA pun tak sempat pakai, kena buang. Jadi dia banyak perkara-perkara yang dia tidak tahu. Mungkin dia juga tak sempat pergi kursus asas polis. Semua dia tak sempat. Jadi kena buang lah. Itulah jangan ambil rasuah Papa Gomo. Dan di sini juga saya lihat Gomo, kalau nak cerita tentang agama Gomo, kamu cerminkan diri kamu. Kalau kamu sebagai seorang Melayu, seorang yang beragama Islam, kamu tidak akan menomahin seorang pemimpin Islam Melayu yang kamu hari ini sepatutnya berbangga. Kerana Datuk Seri Ibrahim adalah pemimpin di kalangan kamu, iaitu orang Melayu Islam. Jadi kenapa kamu tak bangga? Kenapa kamu menyatakan Datuk Seri Ibrahim gila, penunggang agama? Daripada mana Papa Gomo tahu Datuk Seri Ibrahim penunggang agama? Saya rasa jasa Datuk Seri Ibrahim dalam Islam ni lebih sangat terlalu besar nak dibandingkan dengan Papa Gomo. Saya tak nampak dalam buku Islam yang berpengaruh sekali dalam dunia ni, tak ada saya nampak muka Papa Gomo. Ada kawan-kawan lihat Papa Gomo, gambar muka Papa Gomo ni. Yang saya tengok muka Papa Gomo ni macam beruk adalah. Beruk dekat zoo tu pun lebih handsome daripada muka engkau Papa Gomo. Maaflah, kita ni lahir memang Tuhan dah buatkan muka kita mungkin handsome, mungkin tidak. Tetapi saya harap muka dah hodoh, ubah sedikit perangai tu jadi baik sedikit supaya dilihat oleh orang. Mungkin walaupun mungkin orang gila percayalah cakap Papa Gomo ni. Kalau orang yang ada sekolah, orang yang ada IQ, orang yang ada idea, orang tak percaya apa yang Papa Gomo ni cakap. Dia lebih kepada sentimen perkauman, sentimen agama. Konon-kononnya nak membawa isu agama, membawa satu agenda yang besar yang konon-kononnya lebih hebat. Kamu tengok, kamu kata Datuk Seri Ibrahim Dajjal. Kamu sendiri ni adalah Dajjal yang ada sekarang di dalam Malaysia. Manusia seperti Papa Gomo ni lah Dajjal sekali. Jadi saya nak ulas di sini, Papa Gomo tak payahlah. Kalau kamu rasa bahawa kamu bercakap macam gangster, macam Samseng, di sini bukan tempatnya Papa Gomo. Ini politik, medan politik. Tak payah kamu menghina sangat macam tu. Saya berada di sini untuk nak menjawab isu ini pun kerana saya fikir tahap kebangangan kamu ini dah tahap kritikal. Saya harap Menteri KDN ambil tindakan dekat Papa Gomo ni cepat. Mungkin boleh sumbat dalam penjara. Mungkin lepas dalam penjara tu injek sekali lah ubat gila tu. Dia ada gila sekali senang. Ini orang macam ni memang tak boleh dibiarkan. Banyak orang yang macam ni menyusahkan negara ni. Bukan ada manfaat dekat negara ni pun. Papa Gomo ni apa manfaatnya? Kalau tak ada dia dalam Malaysia ni lagi bagus. Ada dia dalam Malaysia ni buat huru-hara je. Jadi pada saya itulah. Papa Gomo kena cermin muka diri sendiri. Tak payah. Saya ingat tempat kamu tinggal sekarang ni pun hasil daripada kamu menjual politik ini. Dan akhirnya kamu dapat. Kalau tidak, kamu tak ada apa Papa Gomo. Apa yang kamu hasil kamu kerja. Selepas dibuang daripada polis, apa kerja Papa Gomo? Apa kelulusan Papa Gomo ni? Itu pribadi kamu. Tetapi tidak perlu kamu sampai menghina Perdana Menteri yang ada hari ini. Kamu tu, apa yang kamu ada hari ini adalah hasil kamu bersama dengan UMNO. Kalau kamu tak duduk dalam UMNO, kalau UMNO tak bantu kamu, kamu tak ada hari ini. Dan kamu tu tak ada apa-apanya. Dah kena saman hampir 1 juta. Bukan keluarga Papa Gomo ni kaya mana pun. Bukan Papa Gomo ni ada duit pun. Dah kena buang dengan polis. Kalau dia dekat polis dulu, dia tu berpangkat
mungkin pegawai polis, bolehlah juga kita katakan mungkin dia ni orang senang dan sebagainya. Ini kamu daripada constable Papagomo, baru jadi umumkan oleh ketua polis bawa gaji untuk constable tu 1,500. Jadi Papagomo tak payahlah. Bukan kita nak menghina pihak berkuasa seperti polis, tetapi kita nak menceritakan tentang Papagomo, di mana Papagomo dapat duit untuk dia hidup. Itu saya nak ulas dengan Papagomo ni. Jadi banyak hal. Jadi saya harap pihak KDN ambil tindakan. Saya akan maklumkan perkara ini kepada Datuk Seri Saifuddin untuk kita nak lihat teliti tindakan Menteri KDN kepada Papagomo ni. Saya dah bosan tengok video-video dia ni, dan saya harap Fahmi Fadzil juga sebagai Menteri Komunikasi, inilah perkara yang perlu dihentikan. Jangan biarkan, jangan dengar ugutan mereka ni, jangan dengar apa yang mereka cakap. Kalau media sosial digunakan untuk mereka membuat tomahan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah tunggak kepada negara ini. Dia adalah MO1, Malaysia Official Number 1, Perdana Menteri. Jadi kalau kita biarkan orang panggil Perdana Menteri kita gila, biarkan dia digelar sebagai penunggang agama, digelar sebagai bapok tua, digelar sebagai dajjal, apakah kita nak terima? Jadi, kemana orang-orang Melayu Islam? Kemana orang-orang yang bijak pandai? Tolonglah membantu dalam isu mentalkinkan balik ni Papagomo ni supaya otak dia bersih. Sekarang ini dia kata orang Melayu itu sendiri, pemimpin Melayu itu sendiri, yang sepatutnya dia hargai, hormati. Tapi kenapa dia keluarkan hujah-hujah seperti ini, menomah Perdana Menteri dengan sewenang-wenangnya begini? Saya belum jumpa manusia yang begitu dajal macam Papagomo ni. Dia ni lah bapak dajal sekali dalam dunia ni. Jadi dia tak payahlah nak kata orang dajal. Orang tengok kamu pun dah sengit sebelah Papagomo. Kamu tu kalau pergi pijak kaki dekat Sabah dan Sarawak, memang penyakit besar. Orang di sana memang tunggu kamu nak bersalam dengan kamu. Mungkin kamu ada peminat di sana, tetapi ramai orang yang sangat benci kamu di sana kerana sikap perkauman kamu itu. Jadi saya tegur kamu ni, kamu tak payahlah nak belagak sangat. Tidak ada yang hebatnya kita ni. Kalau kita jadi orang politik, cuba untuk bertanding. Kalau kamu tak bertanding, duk bercakap aja kosong macam ni pun tak ada gunanya. Sampai kiamat pun tak ada guna. Yang nak menentukan negara ini adalah ahli parlimen. Yang nak menentukan negeri adalah adun. Jadi ahli politik, pegang jawatan, sepatutnya kita harus bertanding, kita bertanding. Jangan duk menjadi batu api yang tak tentu hala. Itu saja dari saya untuk Papagomo. Sekian, terima kasih.